Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Syahrul Mubarak bin Umar, ber-ID di 201910893002. Okey, untuk tugasan subjek kembara alam CSR 2021, saya diberikan tugas oleh Sir saya, iaitu Sir Abdul Rashid. Assalamualaikum Sir. Untuk menghasilkan satu video yang berkaitan dengan 5 cara rescue di dalam air. So jom kita layan. So basically sebelum korang nak selamatkan orang ni, adalah beberapa perkara yang korang kena faham untuk selamatkan orang ni. Pertama, korang kena bagi dulu yang pakar. Bagi dulu orang yang lebih mahir dalam berenang dan selamatkan orang, ada skill. Dan kedua ialah korang kena pandai berenang. So kalau korang tak pandai berenang, macam mana korang nak selamatkan orang, betul tak? Dan yang ketiga ialah jangan panik. Panik ni antara benda yang penting sebelum korang nak selamatkan orang. Korang kena kuasai keberanian dan jangan panik. Okay. Itu antara 3 penting lah. So kalau korang tengok dalam berita kan, kadang-kadang sampai 2-3 orang mati lemas. Itulah sebabnya diorang tak faham apa yang diorang kena ada sebelum selamatkan orang. So bila diorang ada tak ada kemahiran, tak boleh berenang, so rasa takut, tiba-tiba nak selamatkan orang, jadi dengan diorang sekali jalan. So korang, ni antara benda yang penting lah, basic lah untuk rescue di dalam air, orang kata. Okay, so cara yang first ialah korang kena tengok keadaan, sama ada mangsa tersebut ataupun orang tersebut betul-betul lemas. So bila korang dah tengok keadaan, okay, orang ni lemas, aku kena selamatkan, ataupun korang tengok orang ni tak lemas, tergelincir je, itu biasa je, tak apa, tak payah selamatkan. Jadi kalau korang tak tengok keadaan ni semua, korang terus terjah pergi berenang ke diorang, mungkin diorang tak lemas, tapi korang dah sampai, rupanya pun tergelincir saja. Kita dah penat habis penagihan. So kita first tengok keadaan dulu, baca dulu situation. Okey, yang kedua ialah kaedah reaching ataupun kaedah mencapai, reaching rescue. So biasanya kaedah ni kita lakukan dengan menggunakan kayu ataupun kain yang kita ada kat sekeliling kita. So bila ada orang lemas, first korang kena tahu reaching ni biasa digunakan bila ada orang yang lemas berdekatan dengan tebing lah, dekat tepi sungai. So caranya ialah dengan mengambil kayu panjang ataupun apa-apa alat-alat yang panjang, macam batang besi ke apa ke. Korang hulur dekat mangsa tu, pastikan mangsa tu dah capai. Okey, baru kita tarik dia, tarik sampai ke tepi. Itu antara cara yang mudah lah, iaitu reaching, mencapai. Okay, so kaedah yang ketiga pula. Okay, kaedah yang ketiga ni kita gunakan dengan cara throwing ataupun mencampak. Okay, biasanya situasi ni berlaku jika seseorang itu lemas yang berjauhan dengan tebing, contoh kat tengah-tengah danau ataupun tengah-tengah sungai. So dengan cara ni kita boleh, dengan perkara ni kita boleh lakukan dengan cara mencampakkan tali yang panjang lah. Bila kita dah campak tu, sebelum kita campak tu, kita ikat dulu tali tu dengan PFD, iaitu personal floating device. Biasanya orang guna dengan botol yang besar lah, bagi terapung, senang nak terapung. So kita baling kat mangsa, pastikan mangsa dah tangkap benda tu ataupun dapat capai, baru kita tarik ke tepi. Okey, itu antara cara yang ketiga lah, iaitu kaedah throwing ataupun mencampakkan sesuatu barang kepada mangsa. Okey, teknik yang keempat ialah teknik rowing ataupun mendayung. Okey, biasanya teknik ini dilakukan ataupun digunakan sekiranya mangsa lemas berada di tengah-tengah laut ataupun kawasan yang jauh daripada tebing, sangat jauh lah. So tak mustahil untuk kita capai dengan tali biasa. Jadinya cara ni biasanya penyelamat akan naik bot ataupun alat-alat, contohnya macam rakit, canoe ke apa tu. So diorang bergerak ke arah mangsa. Kemudian mereka lakukan 2 kaedah yang first tadi tu, iaitu kaedah mencampak dengan mencapai. So bila dah sampai dekat mangsa, diorang baling lah tali ke ataupun diorang hulurkan kayu ke untuk mangsa capai benda tu dan mereka selamatkan. Okay, ini antara yang mudah untuk untuk seseorang tu menjimatkan tenaga mereka. So bolehlah digunakan. Okey, yang kelima, yang terakhir, iaitu kaedah menunda, towing. Bukan towing tu. Okey, ini towing, iaitu seseorang tu dia mampu berenang dan ada skill kemahiran untuk menyelamatkan seseorang.
Dia one by one lah, dia dengan mangsa, dia masuk dalam air. Okay, iaitu penyelamat akan berenang dan mendekati mangsa dengan berhati-hati. So dengan cara ini diorang akan tunda, iaitu dengan mungkin diorang boleh tarik leher dagu mangsa untuk tarik ke tebing, ataupun diorang paut dada ke tebing. Okay, so biasanya penyelamat akan lakukan apabila mangsa dalam keadaan sudah lemah, bukan lemas, lemah. So time tu penyelamat akan datang kepada mangsa. Sebabnya biasanya orang-orang yang lemas ni, dalam first dia orang akan lemas, dalam 10 ataupun 20 saat mereka akan keluarkan tenaga mereka sebanyak mungkin. Mereka akan capai apa yang ada di sekeliling kita. So pastikan bila orang lemas tu jangan tergesa-gesa untuk selamatkan. Biar diorang nampak lemah sikit, bukan lemas tau, lemah, baru kita datang dan selamatkan. Sebab bahaya kalau diorang tengah bertenaga, diorang tengah struggle nak selamatkan diri diorang, silap-silap kita pun pergi dengan diorang. Okay, so berhati-hati. Ini antara teknik atau kaedah yang pakar perlu ada lah. So kalau tak ada, so belum pakar lagi lah. Alright, untuk yang terakhir ni saya nak selitkan sikit lah segmen bonus, iaitu saya nak ceritakan sikit tragedi yang berlaku dalam pengalaman hidup saya lah. Iaitu tragedi di air terjun Cemerong dekat Terengganu. Okay, masa tu tahun 2000, antara tahun 2016 dan 2017, saya tak ingat. Okay, kat sini kami kawan-kawan belajar diploma ni ada rombongan ke sana, ke Terengganu, dan kami pun singgah ke Cemerong untuk kita orang enjoy dekat kawasan air terjun tu. So bila korang sampai dekat air terjun Cemerong ni, korang akan nampak memang kelilingnya hijau. Lepas tu ada air terjun daripada atas turun ke bawah, memang macam tangga lah, cantik. Dan kawasan tengah tu, kawasan air terjun tu bawah tu sangat luas, dan memang kalau korang tengok, korang rasa nak terjun, confirm. Tapi kalau korang tengok memang dalam lah sangat, nampak hijau dan biru, nampak gelap. So menandakan kawasan tu memang sangat dalam. Jadinya masa kami sampai tu, kita orang pun mandi. Dan adalah beberapa orang luar yang kami tak kenal, diorang daripada atas batu kat air terjun tu, diorang terjun ke bawah. Tak adalah tinggi mana, mungkin dalam satu tingkat bangunan lebih kurang gitu. So kami pun naik, kami pun macam nak rasa juga macam mana best terjun daripada atasnya. So saya pun naiklah ke atas dengan beberapa orang kawan saya, berenang daripada tepi ke sebelah. Kami berenang dan naik ke atas batu tu. So dalam saya rasa dalam berpuluh-puluh juga kali lah kami semua bangun. Bila bangun nak terjun takut, so tak ada keberanian lah. So dan akhirnya saya pun bisa kena terjun juga. Saya pun terjun. Lepas saya terjun tu, saya terus berenang ke tebing. Dan barulah kawan-kawan saya yang ikut sama-sama tu, baru diorang terjun. Bila diorang terjun, adalah seorang kawan saya ni, dia terjun. Bila dia dah jatuh ke dalam air tu, tiba-tiba dia cramp. Lepas tu kami dah kat tepi, kami tak perasan lah, tak tahu boleh cramp, sebab dia tak ada minta tolong. Okay, ni antara benda kita, bila kita lemas, kita jerit minta tolong, jangan diam. Silap ni kawan saya ni, dia dah cramp, dia nak lemas tapi dia tak minta tolong. So kita orang nampak ada macam terkapal-terkapal, tapi kita orang rasa macam dia ni lemas ke ataupun boleh berenang gini. Okay, lepas tu dalam masa lama tu, kita orang macam terfikir mungkin dia lemas. Jadinya ada senior saya seorang datang, senior saya ke arah kawan saya tersebut 2000 years later. Untuk selamatkan, sebab senior saya ni pandai berenang. So bila dia sampai, dia datang dari depan. Dia antara yang orang first lah datang, sebab masa tu kawan saya baru lemas, memang ada tenaga lagi untuk selamatkan diri. So senior saya sampai ke sana, dia terus grip badan senior saya, dan senior saya tak boleh buat apa. So bila dia dah grip tu, dia akan cari-cari untuk aku nak selamat. So dia tarik senior saya jatuh ke bawah, dia tarik dalam air. So time tu kami pun agak sekejap, saya pun terjun juga lah, antara orang yang tolong nak selamatkan. Saya dengan lagi seorang kawan saya terjun untuk selamatkan, tapi kami tak tahu cara. So kami terjun berenang ke arah kawan saya tu. Kami tak tahu cara, kami terus masuk ke dalam air, kami tolak dia punya punggung, tolak ke atas. So bukannya orang tu naik ke atas, kami yang turun ke bawah. Jadi kami buat beberapa kali, tak berhasil. So kami naik atas balik, kami duduk kat permukaan. Tiba-tiba ada seorang brother ni daripada atas batu tu, dia terjun. Okay, mungkin brother ni ada pengalaman, dia terjun ke bawah. Dan dia datang dari belakang, dia tolak kawan saya ni pakai kaki, dia tolak ke tebing. So dia tolak sampailah ke tebing, dan kawan saya selamat, alhamdulillah lah.
memang sangat menegangkan situasi kat situ. Jadinya bila kami dah naik ke atas ni, kami tak perasan, kami terlupa senior kami yang first ni, senior kami yang antara orang yang first yang selamatkan ni, rupanya dia dah tak ada dekat situ. Kami pun carilah keliling, rupanya ada seorang abang lain seorang ni, dia orang lain lah, dia kat belah kiri kami, memang jauh sikit. Dia tengah selamatkan senior saya. Senior saya ni dia muka dia dah biru, memang nampak pucat gila. Rupanya bila dia dah naik ke atas tu, memang nampak pucat lah. Kami tanya apa yang berlaku kan. Jadinya dia cakap masa dia datang tu memang dia dah kena grip, memang sangat kuat dan tak boleh lepaskan diri. Jadi dia dah tak boleh fikir apa, jadinya dia telan air sebanyak mungkin dalam, memang kalau dia telan air memang akan lemas. So dia tak dapat bernafas. Itulah ada seorang abang ni, dia perasan, memang nampak dia memang peka dengan situasi tu. Dia datang terus selamatkan lah. Kalau tak ada abang ni, memang sini saya ni memang rasanya dah hilang lah, tak jumpa dah sekarang. Jadi itu antara pengalaman yang sangat orang kata sampai saya pun teringat sampai sekarang. Memang kita pun berhati-hati. So memang kena pandai berenang, kena belajar lah menjalani semua. Lagi-lagi orang-orang yang suka berenang, mandi kat laut, suka pergi air terjun, mandi sungai, memang kena pandai berenang. So kalau lagi satu orang yang memancing pun kena pandai berenang. Kalau apa-apa berlaku, tiba berlaku ombak ke, ataupun tali air berlaku kat situ kawasan sungai, kita tercebur dalam air, lemas. Kalau kita tak pandai berenang, memang kita pun innalillah lah. Jadi sangat penting lah ilmu berenang ni. Walaupun kita orang kata boleh berenang, tapi kita kena betul-betul mahir lah berenang. Okey, itu saja untuk video kali ni. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.